Ya Latif Ya Allah, Ya Azim Ya Allah, Hanan Ya Allah, Ya Mannan Ya Allah, Ya Dayan Ya Allah, Ya Subhan Ya Allah, Ya Aman Ya Allah, Ya Burhan Ya Allah, Ya Sultan Ya Aman Ya Allah, Ya Musin Ya Allah, Ya Muta'al Ya Allah, Rahman Ya Allah, Ya Rahim Ya Allah, Ya Karim Ya Allah, Ya Majidu Ya Allah, Ya Fardu Ya Witru Ya Allah, Ya Ahadu Ya Allah, Ya Samadu Ya Allah, Ya Mahmudu Ya Allah, Ya Sadiqal Wa'di Ya Allah, Ya Ali Ya Allah, Ya Wani Ya Allah, Ya Syafi Ya Allah, Ya Kafi Ya Allah, Ya Mu'afi Ya Allah, Ya Baki Ya Allah, Ya Hadi Ya Allah, Ya Qadir Ya Allah, Ya Satir Ya Allah, Ya Qahar Ya Allah, Ya Jabbar Ya Allah, Ya Ghaffar Ya Allah, Ya Fatah Ya Allah, Ya Rabbas Samawati wa Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inni bi haqqi hadi asma kulli alamin majid ya arhamar rahimin. Syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita sambung lagi pengajian kitab Kashful Ghaibiyah, mana kita dah sampai pada muka surat 23. 7 dari atas. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmi wa barakati. Faslun, ini itu satu pasal pada nak menyatakan seru daripada langit. Apa maksud seru daripada langit ni? Maknanya Allah menjadikan suatu suara, ya, Allah menjadikan suara yang berkata-kata dengan penduduk bumi, dan yang mendengar suara ni yang Allah nak didengar. Yang Allah tak bagi dengar, tak dengar. Kuasa tak Allah buat macam tu? Kuasa dari langit. Dan tersebut di dalam khabar, apabila berdiri ruh akan badan, diseru orang daripada langit dengan 3 kali seru. Bila roh tu keluar pada badan tu, maka terdengarlah 3 seruan dari langit. Siapa yang dengar ni? Roh tu dengar, kita tak dengar. Yang amat kuat, pada kuat seruan tu. Seruan tu, perkataan yang keluar daripada langit tu kuat, tapi manusia tak dengar. Alam barzakhiyah kita tak dengar. Dalam alam dia dengar, kita tak dengar. Hei anak Adam, kata dia,
Adakah engkau tinggalkan dunia atau dunia tinggalkan kau? Betul Musa? Soalan pertama, adakah engkau meninggalkan dunia atau dunia yang tinggalkan kau? Allah. Karena hakikat dunia ni untuk ditinggalkan. Tapi kalau tinggal dunia nak pergi mana? Akhirat lah. Tapi berapa banyak orang yang bukan dia tinggalkan dunia, dunia tinggalkan dia. Adakah engkau himpunkan akan dunia? Apa maksud dunia tinggalkan di kau ni? Makna engkau kejar dia macam ni. Adakah engkau tinggal dunia? Makna engkau lari dari dunia. Atau dunia tinggalkan kau, engkau kejar dunia. Itu maksud dia. Adakah selama engkau hidup kat dunia ni, dunia mengejar engkau sehingga engkau tinggalkan dia, atau engkau yang kejar dunia dan dunia tinggalkan engkau? Allah. Simbolik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu takatsur, berlumba-lumba mencari dunia sehingga kamu masuk dalam kubur. Betul kata apa lagi? Adakah engkau himpunkan akan dunia atau dunia himpunkan di kau? Apa maksud ni? Adakah kau himpunkan dunia bila dah mati besok? Cuba tengok sekarang ni. Selama ni yang kau berkepuk-kepuk siang malam cari dunia, yang kau himpun tu mana dia? Mana dia? Ataupun sekarang ni dunia ni, yang ni tanah tu himpunkan kau kat dalam dia. Apa yang berlaku sebenarnya? Kita tak sangka himpun dunia, cari harta. Bila mati besok, mana harta tu? Tak ada. Habis yang himpun, dunia yang himpun kita. Apa maksud dunia yang himpun kita ni? Bumi ni. Bumi ni himpun jasad kita ni. Ketika itu menangis, ya Allah, rupanya aku tertipu. Ku ingatkan aku yang himpunkan dunia. Rupanya dunia yang himpunkan aku di dalam tanah bersama dengan yang lain-lain yang sewaktu dengannya dihimpun di dunia. Ya Allah. Manusia ni, Nabi kata, nahaitukum an ziyarati kubur fazuruha. Dulu aku larang kau ziarah kubur sebab iman kau tak kuat. Sekarang kalau kau dah faham, kau ziarahlah kubur banyak-banyak. Kerana menziarah kubur tu haddamul lazat, menghapuskan kelazatan. Tuzkirul maut, ingatkan mati. Kau himpun dunia ke dunia pun kau? Ni yang nombor 2. Yang ketiga, adakah kau bunuhkan dunia atau dunia bunuhkan di kau? Oh, cukup dalam perkataan ni. Adakah kau bunuhkan dunia? Bunuh macam mana dunia ni? Dunia boleh bunuh. Bunuh dalam hati sampai tak teringat lagi. Kau dah bunuh dia. Keinginan kau pada dunia ni kau dah bunuh. Ataupun dunia tu bunuh kau. Bunuh apa? Bunuh iman kau. Dunia ni masuk dalam hati kau tu, punahkan segala keimananmu pada akhirat sampai kau tak ingat akhirat lagi. Itu makna kau dah dibunuh dunia. Sekarang mana sekarang ni? Siapa bunuh siapa sekarang ni? Nak matilah. 3 seruan. Dan apabila dihantarkan atas tempat mandi itu, diseru pula akan dia dengan 3 kali seru yang amat kuat. Hei anak Adam, di manalah badan kau yang kuat? Apalah yang jadi dhaif engkau? Dulu kau rasa diri kau kuat sangat. Tenaga kau siang malam kau berjalan ke sana ke sini. Oh, kau rasa diri kau gagah. Sekarang ni pada mati, mana gagah kau tu? Mana gagah kau? Gagah kau tu mana? Kuat kau mana sekarang? Dan di manalah lidah kau yang fasih? Apalah yang mendiamkan di kau sekarang ni? Bila dah terkujur badan di perbaringan masa dunia tu, wah, petah cakap.
Jadi wakil rakyat lagi. Kadang masuk tu nak wakil apa lagi? Wakil diri sendiri lah. Nak cakap pun tak boleh lah. Nak pusing sana sini dah tak boleh. Apa nak cakap? Ya Allah. Apa nak buat lagi? Dan di manalah segala kekasih engkau, apalah yang meliarkan akan di kau. Ni masa kita tengah dimandi ni. Mana kekasih yang kau kasih tu, yang kau sayang, kau cinta, kau ingat siang malam tu, mana dia? Apa yang tinggal dengan kau sekarang? Semua lari pada kau. Dan apabila dihantarkan pada kapan, bila jasad kita mula di kapan, kain kapan putih itu dah mula melitup ke badan ni, diseru orang lagi dengan 3 kali seru yang amat kuat, terdengar suara. Yang dengar siapa ni? Roh tu. Kita tak dengar. Apa dia kata? Hei anak Adam, kata dia, engkau berjalan kepada perjalanan yang jauh dengan ketiadaan bekal. Engkau macam mana sekarang ni? Dah pakai kain putih ni, kain putih dah melilit badan ni, nak berjalan jauh lah. Lepas tu berjalan ke akhirat, meniti titian sirat, nak ke syurga ke neraka ni. Jauh perjalanan kau ni. Manalah bekal kau itu? Bekal nak bawa mana bekal? Bekal amal mana? Dan engkau keluar daripada rumah engkau, maka tiada kembali selama-lamanya. Kali ini selalu kalau kita keluar rumah, kita boleh balik. Tapi bila kita dah melangkah keluar dalam keranda mayat, dibawa ambulans ke kubur tu, itulah kali terakhir kita melangkah dan takkan balik lagi. Takkan lagi jasad kita ni balik ke rumah tu. Mungkin roh dapat izin ziarah sekali-sekala, tapi nak balik macam sebelum sedia kala, disambut oleh isteri dan anak-anak. Berhari raya dah tak ada lagi dah, tuan-tuan. Bila melangkah keluar dari rumah sebagai mayat, itulah langkah yang terakhir. Salam perpisahan. Tak ada lagi. Tak balik dah. Tak balik dah, tuan-tuan. Tak balik lagi selama-lamanya. Allah. Dan maka tiada kembali selama-lamanya. Berborang saudara-mara, adik-beradik, mak ayah kita telah pergi. Ada balik rumah, ada kita nampak, ada lagi dah tak nampak dah. Habis kita besok macam mana? Super tu lah. Super tu pergi tak balik dah. Dia kata apa lagi? Dan kau tinggalkan kuda. Kuda tu sekarang ni kereta lah, kereta sport yang kau beli tu. Siang malam kau hutang sampai kat bank beribu-ribu, semata-mata nak adakan kenderaan. Kalau dulu kuda, sekarang ni kereta. Wildfire lagi. Mana wildfire? Tinggal fire kan? Apa nak wildfire dia? Tinggal, tuan-tuan. Yang kita asyik bawa kuda kilir itu tinggal. Nama kita pun ditukar. Tak ada dah nama kita. Allah Allah. Dan tiada engkau kenderai seumpamanya. Tak boleh bawa mana-mana dah. Siang malam kita jimat duit, ikat perut nak beli wildfire. Dia fire kita balik. Tak ada dah. Tinggal. Kereta besar tu tinggal, tuan-tuan. Untunglah kalau wakaf. Ada bekal sana. Kalau tahu awal kau wakaf ke madrasah tu. Ini wakaf kereta buruk-buruk. Tahu ni orang wakaf kat saya, bagi kereta. Tak maaf lah ustaz, kereta kami wakaf ni aircon tak ada, tingkap tak ada buka. Biasalah, kami yang dulu lagi teruk, tak ada jalan. Ini dunia. Dah dunia. Lagi apa lagi jadi? Ni benda hakikat, tuan-tuan, yang ini yang akan kita dengar, ini yang kita akan lalui. Dan jadilah engkau kepada rumah yang sangat huru-haranya. Jadilah engkau kepada rumah yang sangat huru-hara. Rumah mana ni? Kubur.
Kubur tuan-tuan, ahwalil kubur, fitnatil kubur, rumah yang penuh hara, kegelapan, ular, kalajengking. Tu dah dia. Makanan tak ada dah, apa tak ada dah. Gelap je. Dan apabila ditanggungkan akan dia atas jenazah, bila nak letak atas jenazah dan angkat nak masuk, diserukan dia lagi 3 kali. Seru yang amat kuat. Hei anak Adam, sebaik-baiklah bagi engkau jika adalah engkau tu taubat, sebaik-baiklah bagi engkau itu jika ada amal engkau itu kebajikan. Yang suara tu kata apa? Ni kau nak pergi tempat yang kau nak pergi ni, kalau adalah taubat sebelum kau mati ni, alhamdulillah lah, baguslah untuk kau. Kalau amalan kau ni penuh, banyak amalan kau tu kebajikan, baiklah untuk kau sebab ni. Sebaik-baiklah bagi engkau jika adalah menyerta engkau tu ridwanullah, redha Allah. Dan sejahat-jahatlah bagi engkau jika menyertakan akan dikau itu marah Allah, murka Allah. Dan apabila dihantarkan mayat itu, kerana nak semayang mayat ni, diseru lagi dengan 3 kali seru yang amat kuat. Hei anak Adam, tiap-tiap amal yang kau amalkan akan dia itu, engkau lihatlah akan dia. Kau akan nampak amal kau ni. Jika adalah amal kau tu kebajikan, nescaya kau lihat akan dia kebajikan. Dan jika amal kau tu jahat, nescaya kau lihatlah akan dia jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal dia lihat pada kita, dia bukan sekali. Mati kat kubur dah nampak dah bentuk lembaga kat kubur. Sekali lagi kat mizan, tempat timbang tu, bentuk bungkusan hitam ataupun bercahaya, diubah bentuk tu. 2 kali kita tengok amal kita tu. Menangislah kalau tengok amal tu rupa teruk, rupa buruk. Allah kuasa mengubah amal kita ni. Kalau kita faham kat situ tuan-tuan, kita dah cukup seriau dah nak mati. Ya. Ukurlah diri sendiri amal yang kita buat tiap-tiap hari ni. Adakah dia akan membentuk lembaga yang indah berseri ataupun hitam tak berseri? Tak tahu. Apakah bentuk? Kemudian ubah lagi bentuk, ditimbang pula. Allah. Amal tuan-tuan, masa tu pay in cash. Hutang tak boleh. Tak ada hutang-hutang amal. Duit kita berlonggok-longgok pun tak boleh nak suap. Tak boleh. Yang ada amal, bayaran semua dengan amal. Mengumpat orang bayar dengan amal. Fitnah orang bayar dengan amal. Orang fitnah kita, orang umpat kita, dia terima pun dengan amal juga. Amal sebab tu. Sebab tu Quran sebut, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa beramal amal yang baik, walau sebesar zarah, dia nampak. Nampak apa? Nampak amalan tu lah. Nampak amalan tu. Yarah tu ni. Nampak dengan mata ni. Nampak amalan. Bukan nampak gambaran amalan. Amalan tu kita nampak. Amalan kita tu kita nampak. Bentuk lembaga, bentuk orang. Sampai kita pun terkejut tengok, siapa engkau ni? Gelap, kuruh, kering. Siapa engkau ni? Tanya pula kata amal. Aku amal kau lah. Kata apa? Kalau yang baik, cantiknya rupa engkau ni, tak pernah aku lihat. Siapakah Tuhan hamba? Akulah amalmu. Hai, seronoknya tengok. Bahagialah kita tengok. Amal-amal kita belajar agama, kita buat amalan sunat, amal wajib. Nampak tak? Banyak kejutan kita kat akhirat besok. Kubur lagi dah terkejut dah. Lepas tu kata apa lagi? Dan jika adalah amal kau tu jahat, kau nampak jahat. Dan bila dihantar jenazah tu atas tepi kubur, nescaya diseru akan dia dengan 3 kali seru lagi yang amat kuat. Hei anak Adam,
Tiada engkau berbekal kepada kampung akhirat nak balik jauh ni, bekalan kau tak bawa, maka binasalah ini. Dan tiada engkau tanggung daripada kaya itu bagi fakir ini. Kekayaanmu tak boleh nak tolong kefakiran ini. Dan tiada engkau tanggung daripada nur bagi zulmat, kau tak bawa nur, tak bawa cahaya dalam gelap ni. Torchlight tak ada dah tu. Nur mana ni? Nur amal. Maka apabila dihantarkan dia dalam liang lahat, dia seru orang, akan dia 3 kali seru lagi dalam liang lahat tu. Banyak kali seru ni, amat kuat. Anak Adam, dia dah masuk dalam lahat ni. Kubur nak bercakap. Adalah engkau atas belakangku, suka seronok kau belakang aku kata bumi. Dan jadilah kau dalam perutku itu menangis. Kalau kau dah masuk dalam perut aku ni, kau menangis cukup. Dulu kau ketawa, sekarang kau menangis. Kesukaan, berseronok-seronok, berlara, berhibur. Jadilah kau dalam perutku, kata bumi, duka cita, sedih. Dan alah kau belakangku tu berkata-kata, bercakap, tak apa sembang tak tu. Sembang sana, sembang sini. Maka jadilah kau dalam perutku tu diam. Tak ada siapa nak sembang dengan kau dah. Tak ada siapa dalam alam barzakhiyah tu. Dan bila kembalilah manusia tu daripadanya, semua orang dah balik, firman Allah Ta'ala, hei hambaku, tinggallah engkau seorang dirimu, dan meninggal oleh mereka itu akan dikau di dalam kelam kubur. Dan sungguhnya engkau derhaka akan daku kerana mereka itu. Sekarang mereka semua tinggalkan kau. Dan kerana isterimu, isteri pun tinggal kau. Kerana anakmu berseronok kat rumah tu. Lepas 3 hari tali arwah dah tak ingat kau dah. Dan aku kasih akan dikau pada hari ini akan sebagai kasih yang ta'ajub daripadanya oleh segala makhluk. Semua makhluk terkejut. Dan aku terlebih mengasihani atas kau daripada mak bapak dengan anak ni. Tak ada siapa dah. Masa tu kena Tuhan nak bagi kita kesian ke tak kesian ke Allah. Untung kalau banyak selawat, teringat ke Nabi, adalah syafaat itu. Kalau tidak, tak ada apa langsung. Tak ada apa langsung tuan-tuan. Betul, orang yang al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni orang yang menekan nafsunya dan dia beramal untuk selepas kematiannya itu. Benda ni kita futuh pada zikril maut, adalah mengingati maut tu sendiri. Pembukaan zikrul maut, mengingati kematian dia, mati tu sendiri. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala kata apa? Akulah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup. Menarik ayat tu. Allah sebut mati dulu, padahal kita kan hidup dulu. Kenapa Tuhan nak sebut mati dulu? Akulah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, supaya aku nak coba kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling bagus amalnya. Siapa paling bagus? Siapa yang paling bersiap? Tapi Allah sebut mati. Kenapa sebut mati ke buat hidup? Sebab sebenar-benar hidup ni selepas mati, bukan sebelum mati. Maka antara mati dan hidup itu, mati itu yang lebih real. Hidup ni macam mimpi. Buktinya bila bangkit daripada kubur besok, an-nasu idza tabahu idza mata intabahu. An-nasu idza matu intabahu. Manusia ni bila mati, kata Nabi SAW, bila dia mati baru terjaga. Macam kita tidur, kita mimpi, bila bangun, oh tadi mimpi rupanya. Besok bila kita mati, kita bangun, dah dunia tadi macam mimpi rupanya. Macam tu perasaan kita tu. Jadi yang hidup yang mana sekarang ni? Hidup ni yang sebenarnya, yang mati ke yang hidup? Yang mati tu. Al-Quran. Allah ni maha bijaksana.
Dia tak perlu nak ayat panjang-panjang, dia cukup sebut alladzi khalaqal maut. Fikir sendiri, kenapa aku sebut mati dulu, wal hayata, baru sebut hidup. Liyabluwakum, supaya aku nak coba kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amal. Bila mengingatkan pada mati. Kalau tak ada mati, hidup je sampai bila-bila, nak cuba apa? Tak ada cubaan, tak ada pembalasan. Tapi kerana adanya mati tu, maka hidup jadi bermakna. Mati ni, bila ingat mati, jangan ingat mati tu masuk 6 kaki tu. Itu kubur. Mati ni kehidupan selepas mati, the life after death. Itu sebenar hidup. Bukan ini. Ini buat persiapan je nak pergi sana. Bukan sebenar-benar hidup kita kat sini. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Tuhan yang menjadikan mati. Jadi bila kita ingat mati, baru hayat, baru hidup. Baru hidup ni betul. Bila tak ingat mati, hidup je. Apa jadi? Apa jadi tuan-tuan? Kalau kita ingat kita ni hidup, mati tak ada, siapa nak beramal? Tak ada pembalasan. Tapi bila kita ingat hidup, mati, hidup ni bukan untuk sini, hidup ni untuk mati nanti. Macam tu. Lepas tu dia kata apa lagi? Faslun, pada menyatakan seru bumi dan kubur. Ya Allah, kitab ni semua buat seru-seru ni. Hatif, suara dalam kubur, suara dalam bumi. Telah berkata Anas anak Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa bumi itu menyeru pada tiap-tiap hari dengan 10 kalimah. Apa kata bumi? Anas bin Malik kata, hei anak Adam, engkau berusaha atas belakangku dan tempat kembali engkau pada perutku. Kata bumi, masa kita tengah hidup ni, apa bumi cakap? Kalaulah kita boleh dengar apa bumi cakap, engkau hari-hari bekerja kat belakang aku, siang malam buat projek, tapi besok kau mati balik kat dalam perut aku. Dan kau derhaka atas belakangku, kau banyak buat maksiat, dan dia azab di kau ni dalam perut aku. Dan kau suka atas belakangku, kau menangis dalam perutku. Kau makan yang haram belakangku, dan memakan akan dikau oleh segala ulat dalam perut. Dalam perut bumi esok, ulat makan kau. Dan kau sukaan atas belakangku, dan kau duka cita dalam perutku. Kau himpunkan harta-harta yang haram atas belakangku, dan hancurlah engkau di dalam perutku. Berlenggang-lenggang kau atas belakangku, dan hina kau dalam perutku. Berjalan kau pada hal kesukaan belakangku, dan jatuh duka cita engkau dalam perutku. Berjalan kau dalam terang atas belakangku, kau duduk dalam kelam gelap dalam perutku. Berjalan kau dalam jemaah belakangku, kau duduk seorang diri dalam perutku. Jadi kalau kita tengok 10 perkara ni, mungkin mutaqabilat dalam tauhid kata. 10 perkara yang berlawanan. Dunia akhirat ni, macam mana dunia ni, akhirat ni tak boleh satu. Satu pangkal, satu akhir. Dunia pangkal, akhirat tak boleh temu ni. Takkan temu. Dua berlawanan. Maka keadaan kita di akhirat akan berlawanan macam mana keadaan kita di dunia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza alimta ma alimtu la bakaitum kathiran wa dhahiktum qalilan. Kalau kau tahu apa aku tahu, kata Nabi, sungguh kau akan ketawa sedikit dan menangis banyak. Jadi Nabi isyarat keadaan kita dengan akhirat, dunia akhirat dia berlawan. Kalau di dunia ni duduk dalam kesukaan maksiat, di akhirat besok duduk dalam azab. Dia berlawan. Dunia ni duduk terang, dalam terang kita tak syukur, dalam kubur esok gelap gulita lah kita. Berlawan. Ni 10 soalan ni. Dan kata orang bahawa kubur itu menyeru tiap-tiap hari 5 kali. Masya Allah. Para ulama kata
Kubur panggil kita 5 kali saja. Berkatalah kubur, akulah rumah seorang diri. Aku ni rumah untuk kau seorang. Subhanallah, rumah tak boleh share. Family tak boleh masuk, semua tak boleh masuk. Kau seorang. Maka jadikan olehmu berjinak-jinak dengan membaca Quran. Teman sebaik-baik teman kubur tu Al-Quran. Banyak kita membaca Al-Quran, InsyaAllah berteman dekat dunia, dalam kubur. Dan akulah rumah yang kelam, gelap, kata bumi. Maka terangkan olehmu akan daku dengan sembahyang malam. Allah. Salah satu faedah sembahyang tahajud, bersolat malam, qiyamul lail, di saat orang lain gelap dan kubur kita terang. Apa dia punya api dia? Api yang terang ni, amal-amal yang dikerjakan waktu malam gelap. Dan akulah rumah tanah, maka tanggungkan olehmu akan hamparan. Apa hamparan dia? Iaitu amalmu yang soleh. Dan akulah rumah segala binatang yang bisa kala jengking, ular, maka tanggungkan olehmu akan ubat. Apa ubat ni tu? Ubat bisa ular ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menumpahkan air mata. Takutkan Allah, itulah dia ubat dia, air mata tu. Dan akulah rumah soal mungkar dan nakir, maka membanyakkanlah olehmu atas belakangku daripada mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di atas belakangku supaya dapat bagi engkau bahawa di atas belakangku banyak-banyak mengucap la ilaha illallah Rasulullah, supaya dapatlah bagi engkau bahawa menjawab akan dia apa? Dia soal mungkar dan nakir. Faslun. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya, boleh. Tuhan memberi ilmu tentang roh hanya sekelumit sahaja kepada manusia. Soalan saya, Ustaz, apa maksud Ustaz 1000 kali, 1,000,000 kali lebih susah mengetahui zat Tuhan? Apa maksud Ustaz? 1,000,000 kali? Tuhan beri ilmu tentang roh hanya sekelumit sahaja kepada manusia. Okey, soalan saya, 1000 kali, malah 1,000,000 kali lebih suka mengetahui zat Tuhan. Okey, soalan yang kedua, Ustaz, apa beza antara roh, nyawa dan jiwa? Sedangkan jiwa Allah langsung tak beri pengetahuan pada manusia. Apa perbezaan ketiga ni, Ustaz? Baik, soalan yang pertama tadi, wa ma utitumul ilma illa qalila. Kamu tak yasalunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Wa ma utitumul ilma illa qalila. Hei Muhammad, apabila mereka bertanya engkau tentang roh, jawablah, kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit. Sikit, tak banyak. Maka pada ayat ni ada beberapa persoalan. Kenapa Allah Ta'ala bagi kita ilmu tentang roh ni sikit? Sebab Allah tahu perangai manusia ni. Kerana roh itu, di situlah letaknya nyawa, di situlah letaknya kehidupan, rahsia kehidupan. Alaikum biruh wa antum birruh wa laisa bil jism. Jagalah rohmu, kerana kamu itu sebenarnya roh, bukan jasad. Jasad mati. Jasad kita ni tak ada apa, kenderaan. Kita apa kita ni? Kita ni roh. Baik. Kenapa Allah tak bagi ilmu banyak tentang roh? Apa itu hakikat roh? Kat mana roh? Rupa dia macam mana? Berapa lama dia dah hidup? Sikit yang kita tahu daripada kitab-kitab ulama' Imam Ghazali sebagainya. Kerana manusia ni Allah tahu, kalau dia tahulah rahsia roh ni, dia akan cabar Tuhan. Dia akan cabar Tuhan. Dia rasa dia boleh mencipta kehidupan, kerana Allah jadikan hidup dengan roh. Kalau dia boleh cipta roh, tak sama macam Tuhan. Itu yang pertama. Jadi maka Allah rahsiakan keberadaan roh itu.
Tak diberikan. Kerana dia tahu kesombongan manusia ni. Sejauh mana manusia akan bertindak bila dia tahu tentang rahsia roh. Ya. Yang kedua, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri, dia akan kenal Tuhan. Kalau gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud? Mengenal roh ni pun dah susah. Tak tahu kat mana, hakikat dia pun tak dapat, kerana tak diberi ilmu oleh Allah. Main agak-agak je. Ya. Apa lagi nak mengetahui tentang hakikat zat Allah yang lebih tak tahu. Lebih tak ada ilmu kita ni. Roh sesuatu yang gaib pada pandangan mata kita tak dapat. Dapat kita tengok tanda dia. Boleh angkat tangan ni, tanda ada roh ni. Boleh cakap ni, roh ada dah ni. Dah keras macam tu, tak ada roh lah tu. Itu je kita nampak, tanda dia. Tapi macam mana kita nak tahu tentang kewujudan zat? Roh saja pun dah susah kita nak tahu, sebab tak ada ilmu. Apa lagi tentang zat Allah yang Allah sendiri memberitahu dalam Al-Quran, wa yuhadzirukum nafsahu, wa yuhadzirukum nafsahu, menakutkan Allah akan kamu tentang dirinya. Allah takutkan kamu, maksudnya Allah tak izin langsung kamu ni tahu tentang zat Allah. Tak tahu. Siapa dia memang tak tahu. Bila orang-orang Mekah bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau duk dakwah kami ni suruh ikut Tuhan kau yang bernama Allah. Kau tengok patung kami ni, ada yang emas, ada yang buat pada perak, ada pada batu. Kami nak tanyalah, ni dalam tafsir, dalam tafsir surah Qul Huwallahu Ahad. Tuhan kau yang kau kata Allah ni, zat dia buat pada apa? Batu, besi, ahwa zahabun au fiddatun au hajarun. Turun ayat Quran menjawab soalan itu. Apa Allah jawab? Allah tak jawab siapa diri dia tau. Allah jawab apa? Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, Allah itu Esa. Esa dengan makna tunggal. Tunggal dengan makna apa yang kau cakap tadi semua tu tak betul. Allah ni satu-satunya, tak ada makhluk yang serupa dengan dia, dan dia tak serupa dengan zat makhluk. Itu zat Allah. Nak cari macam mana? Nak cari macam mana? Sedangkan Allah sendiri pun tak reveal diri dia macam mana. Tak. Allah sendiri tak mengupas zat dia buat pada apa. Apa dia zat dia, tak ada siapa tahu. Malaikat tak tahu. Kemuncak pemikiran manusia hanyalah pada sifat yang daripada zat. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kamu takkan sekali-kali melihat dengan matamu hakikat zat aku, tapi dia yang mendapatkan hakikat pandangan-pandangan matamu itu. Tak boleh, tak dapat. Penghujung Isra wal Mi'raj, bila ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam mana Allah ni? Kau dah tengok Allah? Dah tengok. Macam mana Allah ni? Satu riwayat Nabi berkata, aku melihat nur. Satu riwayat mengatakan wa huwa jamil, dia cantik. Satu riwayat dikata kamu pun boleh tengok Allah. Kamu nampak Allah ni seperti mana kamu nampak bulan malam 14. Pantulan cahaya, hakikat bulan tak nampak. Jawapan-jawapan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawapan-jawapan yang diberikan oleh Al-Quranul Karim, menjuruskan pada faham akidah ahli sunnah wal jamaah. Zat Allah, 1000 tahun kau hidup, kau takkan tahu tentang apa hakikat zat Allah. Itu makna 1000 kali kau cari zat Allah pun kau tak akan dapat. Nak cari hakikat zat 1000 tahun pun tak dapat. Susah. Susah tak apa? Takkan dapat. Dibandingkan dengan roh. Roh yang dalam diri kamu ni pun kamu tak boleh dapat. Apatah lagi Allah yang gaib tu, lagi kau tak dapat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal tentang dirinya, kenal rohnya. Kenal tentang dirinya. Diri mana? Roh tadi lah. Kenal macam mana? Kenal yang roh tu aku pun tak kenal. Kalau orang tanya, roh Tuhan kat mana? Entah kat mana. Ada tapi tak tahu kat mana. Kat sini kah? Kat sini kah? Kat mana roh? Rupa roh Tuhan ni macam mana? Macam saya kot, tak tahu. Pernah tengok? Tak pernah nampak. Yakin tak ada? Yakin. Kenapa? Saya hidup. Kalau saya mati, roh tak ada lah. Pengetahuan barat paling hujung, roh ni dianggap aliran elektrik. Itu je lah. Itu je. Bila dah mati dia
tekan. Ni nampak ada trik tu, ada keduk tu. Kalau dah tak boleh juga, kita tak ada dah tu. Itu hujung ilmu manusia. Lepas tu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, nahnu akrabukum min habli wari. Aku lebih hampir kepada kamu daripada urat musim. Ditafsirkan dalam kitab-kitab, maksud itu kalau pengetahuan manusia ni sampai sini, ilmu manusia ni sampai bila roh dia sampai sini. Lebih daripada itu dia tak tahu. Lepas pada urat nadi ni, nadi ni, bila ada nadi hidup, bila nadi tak ada mati, dia kata. Lepas pada itu tak tahu. Itu ilmu manusia tentang roh. Jangan lagi kau bertanya tentang zat Allah. Apa kata Nabi SAW tentang zat Allah? Apa Nabi kata? Setelah Nabi sujud dalam solat tahajudnya, kata Nabi SAW, anta kama athnaita la uhsi thana'aka, kata Nabi. Ya Allah, aku tak mampu nak puji zat kau ni. Nak puji semua sifat kau ni aku tak mampu. Tak tahu. Anta kama athnaita ala nafsi. Kau macam mana kau puji diri kau sendiri. Kau yang tahu diri kau macam mana. Aku tak tahu. Nabi tak tahu. Apatah lagi kita. Ini soalan yang pertama. Soalan kedua tadi, apa beza roh, nafas, jiwa? apa beza roh, nafas, jiwa? Apa beza roh, nafas dan jiwa? Roh dia ada dua makna. Roh ada makna, kita kupas satu-satu. Roh ada dua makna. Roh dengan makna latifah rabbaniyah, jisim yang sangat halus yang Allah letak dalam diri kita ni, bila dia keluar mati kita ni. Itu makna roh. Roh yang kedua dengan makna deria rasa. Rasa sakit, rasa pedih, itu roh. Deria menangkap rasa dalaman tu. Roh tu ada dua makna. Roh dengan makna latifah rabbaniyah, roh dengan makna tu kemampuan menangkap perasa-rasa yang dalam diri tu, dipanggil roh. Dua makna. Kemudian apa itu roh? Nafas. Apa itu nafas dan apa kaitan dia dengan roh tadi tu? Nafas tu adalah udara yang ditarik ke dalam jasad. Bila roh tu kat dalam, Allah jadikan proses hidup tadi tu, manusia ni hidup dengan nafas. Ini udara oksigen yang ditarik, lepas tu dia keluar balik. Tapi ada juga nafas tu makna kedua dia latifah rabbaniyah tu, jiwa tu, diri orang tu tadi yang akan kembali pada Allah tu. Pengertian nafas ni. Tapi yang biasa kita bagi makna nafas ni, tarikan udara ke dalam dan kita keluarkan balik, itu nafas. Yang ketiga nyawa. Nyawa ni jiwa, bukan nyawa, jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa ni, ni masalah bahasa. Jiwa ni bahasa kita ni, saya sakit jiwa, jiwa saya merana. Kalau macam tu makna jiwa tu roh. Jiwa dengan makna roh. Roh dengan makna dua tadi lah. Dia boleh makna jismun latif, jismun latifah rabbaniyah, jisim yang sangat halus, yang dengan dia jasad ni hidup, dengan dia pula dia mati. Dan dia boleh juga dengan makna roh yang kedua tadi, merasai segala kesakitan, kegembiraan, perasaan-perasaan yang dalam itu juga dinamakan jiwa. Bolehlah kita kata jiwa dalam bahasa Melayu ni perkataan seerti dengan roh. Cuma ada orang panggil jiwa, ada orang panggil roh. Dari segi teknikal bahasa, dalam bahasa kita ada perkataan jiwa tu. Bila orang kata dia ni sakit jiwa, maknanya perasaan itu tak boleh nak kawan. Perasaan itu, jiwa dengan makna perasaan, perasaan dengan makna roh yang makna kedua tadi tu. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ada apa nak tanya? Tak ada soalan? Satu dua soalan? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وسلطانك اللهم اجعل بالعلم قلوبنا واستعمل اسرارنا واشغل باعتبار افكارنا وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منكم السلام